Riya itu bercampur dengan ikhlas. Amalan itu dilakukan kerana Allah, pada yang sama menghendaki selain Allah, ataupun amalan itu sepenuhnya kerana manusia, kerana orang ramai. Itu rukun yang pertama. Riya itu sendiri. Apa yang menjadi qasad dalam riya itu sendiri. Rukun yang kedua, amalan yang dilakukan kerana riya itu. Itu rukun yang kedua. Jadi kita masih berada dalam rukun yang kedua. Dan rukun yang kedua ini dibahagikan pula kepada dua. Yang pertama, riya dengan usul ibadat. Riya itu berlaku pada dipanggil pokok ibadat itu lagi. Mana ibadat itu sendiri dilakukan dengan riya. Maka bukan dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling berat sekali adalah orang yang riya dari iman itu sendiri, iaitu munafik. Orang yang mana dia beriman kepada Allah, mengucapkan kalimah syahadah bukan kerana Allah, bukan kerana keyakinan kepada Allah dan Rasul, tapi kerana untuk menampilkan bahwasanya dia Muslim, padahal hatinya masih kufur ataupun kafir. Itu yang paling berat lah bagi riya pada usul, pada asas lagi, pada pokok lagi, pada akar lagi. Yang keduanya, riya pada yang kita akan baca pada pagi ini, riya pada sifat ibadat. Mana dari segi asasnya, dari segi usul ibadat itu dilakukan kerana Allah. Tetapi berlaku riya pada sifat-sifat ibadat. Berlaku riya apabila dia memanjangkan rukuk, ataupun dia memanjangkan bacaan, memanjangkan sujud. Sembahyang itu dilakukan lillahi ta'ala, bukan kerana yang lain daripada Allah. Tapi berlaku riya menunjuk-nunjuk pada sifat ibadat. Al-Qismu Tsani, bahagian yang kedua, kata dia riya dengan sifat-sifat ibadat. Ia juga terbahagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama, riya dengan melakukan sesuatu yang jika ditinggalkan bisa mengurangi nilai ibadat. Mana riya pada perkara-perkara pada sifat ibadat yang mana jika ditinggalkan, maka kalau tak buat, menyebabkan ibadat itu akan jadi cacat. Tapi dia melakukannya kerana manusia. Seperti orang yang tujuannya meringankan rukuk dan sujud dan tidak mempanjangkan bacaan. Maknanya meringankan rukuk itu menyebabkan rukuk jadi cacat. Iaitu meninggalkan, sebagai contohnya, meninggalkan tuma'ninah dalam rukuk ataupun sujud. Jadi dia biasa kalau sembahyang seorang diri, dia akan sembahyang cincai-cincai. Dia akan sembahyang batu ayam. Tapi bila dia bersama dengan orang ramai, sembahyang jemaah, dia akan sembahyang dengan elok, dengan menyempurnakan rukuk dan juga sujud, menyempurnakan Fatihah dan sebagainya. Itu riya, dia panggil pada sifat ibadah itu. Seperti orang yang tujuannya meringankan. Mana dia berhasrat untuk meringankan rukuk dan sujud dan tidak mempanjangkan bacaan. Namun jika dilihat orang, ia memperbaguskan rukuk dan sujud dan menyempurnakan duduk di antara dua sujud dan sebagainya. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa melakukan hal tersebut, maka ia merupakan perbuatan meremehkan Allah. Ia tidak mempedulikan pengawasan Allah di tempat yang sunyi. Tetapi jika dilihat oleh manusia, ia membaguskan salat.
yang mana menyempurnakan solat. Barang siapa duduk di hadapan orang dengan bersila atau bersandar, kemudian pembantunya datang, lalu dia meluruskan dan memperbaiki cara duduknya, maka yang demikian itu merupakan tindakan mengutamakan pembantu atas tuannya dan meremehkan tuannya. Jadi kita bersama dengan orang, lalu kita pun memperelokkan rukuk kita, sujud kita, sembahyang dengan elok, dengan sempurna. Tapi bila kita berada di depan orang lain, bersunyian, kita tidak mengambil berat untuk menyempurnakan sembahyang ini. Sehingga kita sembahyang tak ada tamanina, dan mana melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan sembahyang. Iaitu sembahyang tapi macam tak sembahyang. Jadi macam mana tu? Kita mengambil perhatian kepada makhluk, tapi bila kita bersunyian, kita acuh tak acuh, padahal yang melihat kita itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita bersunyian, tapi kita hakikatnya sedang bersama dengan Allah atau berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama tadi, seorang yang di depan tuan dia duduk canggung, tak ada adab. Kemudian bila datang hamba macam dia juga datang, dia pun mengubah kedudukan menjadi orang yang beradab. Jadi itulah orang yang tak waras, tidak normal dia panggil. Maknanya dia pemikiran dia itu orang panggil pemikiran yang songsang, yang terbalik. Demikianlah keadaan orang yang riak dengan membaguskan solat di hadapan orang tetapi tidak membaguskannya di tempat sepi. Mana ketika bersunyian. Demikian pula orang yang biasa mengeluarkan zakat dari wang yang jelek atau dari barang yang jelek. Apabila ada orang lain yang melihatnya, maka dia mengeluarkannya dari harta yang baik kerana takut celaan orang. Dia lupa Allah Ta'ala lebih dulu melihat dia sebelum orang lain melihat dia. Demikian pula orang yang biasa mengeluarkan zakat. Demikian pula orang yang berpuasa. Puasanya mencegahnya dari menggunjing, mengumpat dan perbuatan keji. Tetapi kerana takut makhluk, maknanya ketika berpuasa, dia tak mengumpat, dia tak buat perkara-perkara yang keji. Namun bukan kerana Allah, tetapi kerana takut makhluk. Bukan kerana menyempurnakan ibadat puasanya kerana takut celaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga termasuk riak yang dilarang sebab mengandung perbuatan mengutamakan makhluk ketimbang berbanding Allah. Tetapi tingkatannya di bawah daripada riak dengan berbagai amalan sunat. Patutnya diterjemah mengikut yang asal. Walakinnahu duna riya'i bi usul tatawu'at. Tapi dia tu berada di bawah daripada tahap riak pada dasar-dasar amalan kebaikan. Iaitu yang pertama tadilah, bahagian pertama. Iaitu dia melakukan amalan itu sendiri. Dia niat itu sendiri. Semayang tu semata-mata nak menunjuk. Seperti orang yang tidak pernah semayang fardu. Tapi bila ada keramaian dan sebagainya, dia pun semayang. Supaya orang tak nampak, orang tak tahu kata dia tak semayang. Padahal dia bukan nak semayang pun. Tapi dia nak semayang itu kerana nak memperlihatkan orang. Itu riak yang pada tahap yang bahagian yang pertama tadi. Pada usul lagi, pada asas ibadat lagi. Tapi orang ini dia tidaklah. Dia semayang lillahi ta'ala. Tapi bila ketika semayang itu, dia tidak menyempurnakan. Ketika dia berada berseorangan di rumah, dia semayang dengan cincai dipanggil. Dia semayang dengan acuh tak acuh. Dikira nak cepat habis. Tapi bila bersama dengan orang lain, dia pun menyempurnakan. Itu dipanggil riak. Walaupun bawah daripada usul riak pada asas ibadat tu lagi, yang kategori pertama, tapi riak yang
kedua ini, riak dengan sifat ibadat ini dalam rupa riak pada benda yang yang boleh mencacatkan ibadat. Itu riak yang sangat besar juga. Masih riak pada keadaan, pada tahap yang sangat parah juga. Nah, kerana tak sepatutnya benda yang menjadi syarat sah, bagi contoh kita sebut tadi, kita rokok dengan tamadina, yang sujud dengan tamadina, duduk di antara dua sujud dengan tamadina, itu menjadi syarat sahnya rokok, sahnya sujud, sahnya duduk dan dua sujud. Tiba-tiba syarat sah itu kita buat kerana orang. Jadi itu boleh akan merosakkan ibadat kita. Walaupun tidak serosak dia panggil yang pertama tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata dia, riak dengan melakukan perkara yang tidak mengurangi nilai jika ditinggalkan. Iaitu riak pada sifat-sifat solat. Tidaklah akan mengurangi solat itu kerana dia masuk dalam perkara yang mustahab. Tapi dia akan mengurangi pahala lah. Riak dengan melakukan sesuatu yang tidak mengurangi nilai jika ditinggalkan, tetapi ia melakukannya sebagai penyempurnaan ibadahnya. Ya, maknanya sifat ini untuk menyempurnakan ibadah. Tapi dia buat bukan kerana Allah, dia buat kerana manusia. Seperti memperpanjangkan rokok dan sujud, memanjangkan berdiri, memperbaiki penampilan, mengangkat dua tangan, bersegera melakukan takbir yang pertama, memperbaiki i'tidal dan menambahkan bacaan dan surah-surah yang bisa dibaca. Ini semua kalau tak buat pun ibadat kita sah berbanding yang pertama tadi. Kalau tidak ada tamadninah, kita tidak sempurnakan rokok kita, sujud kita, sekurang-kurangnya kadar tamadninah, itu akan menyebabkan rokok kita tidak sah, sujud tidak sah, duduk dan dua sujud pun tidak sah. Tapi yang kedua ini, kalau kita dah sujud, rokok dengan kadar tamadninah, tapi sekarang kita nak panjangkan lagi, ataupun kita nak angkat tangan, takbiratul ihram rukun, tapi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah sunat dan boleh memperelokkan lagi ibadah kita. Tapi bila kita lakukan dengan riak untuk menampilkan kepada orang lain bahawasanya kita ni mengikuti sunnah, yang memberi perhatian kepada tahsin al-ibadat, maka itu riak, termasuk dalam riak. Demikian pula banyak berkhalwat pada bulan Ramadan. Maknanya bila bulan Ramadan kita mengurangkan pergaulan kita dengan orang lain. Ya, membanyakkan diam, tidak banyak bercakap ketika berpuasa, memilih yang baik dalam berzakat, memilih harta yang baik, yang paling baik untuk kita mengeluarkan zakat, dan memperdekakan budak yang mahal dalam kafarah. Dan di antara kafarah yang disyariatkan oleh Islam, yang sama ada zihar, kafarah, sama ada kafarah berjima dalam bulan Ramadan, itu membebaskan hamba. Dan asalkan hamba saja yang cukup sempurna, asalkan hamba saja dah cukup, tapi dia memilih hamba yang paling mahal. Tapi dengan niat bukan kerana Allah, untuk menunjuk-nunjuk pada orang lain. Semua itu tidak akan dilakukannya seandainya ia berada di tempat yang sepi. Kalau dia berseorangan, orang tak nampak, dia tak buat. Maka itu juga sebahagian daripada riak. Walaupun riak itu berada pada tahap yang lebih bawah daripada riak yang pertama tadi. Riak pada syarat-syarat yang menjadi yang menjadi syarat sahnya ibadat tadi. Kerana yang kedua ini adalah riak pada perkara yang tahsiniat dipanggil. Jadi kalau boleh kita kategorikan, kalau mengikut kategori para ulama dalam maslahat ni panggil. Kalau kita pinjam istilah, di sana ada daruriyat, ada tahsiniat, dan ada
ada hajiat dan ada tahsiniyat. Jadi kategori yang pertama tadi ni panggil kita riak dalam perkara yang menjadi daruriyat solat itu sendiri. Perkara yang daruri dalam ibadat. Iaitu tamak dina sebagai contohnya. Membaca dengan bertajwid. Jadi riak dalam sifat-sifat yang menjadi daruri. Sepatutnya kita lakukan lillahi ta'ala. Kerana sifat-sifat itu menentukan ibadat kita sah. Adapun tahap yang kedua ni adalah daruriyat dalam perkara yang hajiat. Perkara yang tidak sampai tahap daruri tapi perkara yang menjadi keperluan untuk menyempurnakan ibadat. Selepas ini dia akan sebut lagi riak dalam perkara yang berada lingkungan ibadat. Dia tidak riak pada sembahyang itu, tapi dia riak pada berada di saf yang pertama. Jadi berada di saf yang pertama bukan sembahyang. Dia hanyalah lingkungan yang memperelokkan lagi sembahyang. Jadi berlaku riak juga di situ. Kadang-kadang berlaku juga riak di situ. Riak ketika sembahyang berjamaah. Riak ketika, jadi dia akan sebut selepas. Itu mungkin kita kata riak dalam perkara yang menjadi al-kamaliyat dipanggil. Ataupun tahsiniyat. Kemudian masuk pada ketiga. Yang ketiga, riak dengan tambahan-tambahan di luar yang sunnah itu sendiri. Ini kena betulkanlah terjemahan. Nawafil. Yura'i bi ziyadatin kharijatin an nafsi nawafil. Iaitu riak dengan tambahan-tambahan di luar daripada ibadat-ibadat. Ibadat-ibadat sunat itu sendiri. Ataupun riak di luar daripada sembahyang, di luar daripada puasa itu sendiri. Contohnya dia kata, seperti menghadiri jemaah sebelum orang lain. Mana dia sentiasa datang awal ke masjid untuk menunggu solat. Tapi dia lakukan kerana menunjuk-nunjuk, bukan kerana orang lain, kerana Allah. Berusaha mendapatkan saf yang pertama. Duduk di sebelah kanan imam. Kerana dalam saf kanan lebih baik, lebih afdal daripada kiri. Dia sentiasa duduk sebelah kanan. Tapi bukan kerana Allah. Bukan kerana nak dapatkan pahala, tapi untuk menampilkan kepada orang lain. Bahwasanya dia ini lebih mengetahui tentang agama, tentang fadail agama. Dan lain sebagainya. Semua itu diketahui oleh Allah. Tapi Allah Ta'ala tahu bahawa seandainya ia berada di tempat yang sepi, mana tidak ada orang lain, nescaya dia tidak akan peduli di mana ia duduk dan kapan ia memulai solat, mana bila dia datang. Kalau tak ada orang lain, mana dia sebagai contoh di rumah, dia tak ambil berat pun sembahyang di awal waktu. Tapi oleh kerana bila ada orang lain, mana dia pun melakukannya, datang awal, semata-mata untuk dilihat sebagai orang yang mengambil berat tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah beberapa tingkatan riak dalam kaitannya dengan orang yang melakukan riak. Bukan orang ni, tentang perkara yang ibadat, tentang ibadat, kaitan dengan ibadat. Ibadat yang berlaku riak padanya. Tengok dalam bahasa Arabnya dia sebut, dia kata fahadhi darajatul riya bil idafah ila ma yura'a bihi. Terhadap dia panggil perkara yang ibadat yang diriakkan dengan ibadat tersebut. Wa ba'du asyaddu min ba'd. Dan sebahagiannya lebih berat berbanding yang lain, tetapi semuanya tercela. Riak yang pertama tadi, sifat riak pada sifat-sifat yang menjadi syarat sah ibadat, itu yang paling tinggi. Yang kedua, riak pada sifat-sifat yang menyempurnakan ibadat. Yang ketiga adalah riak pada amalan-amalan yang berada dalam lingkungan ibadat.
riak ketika berada di saf yang paling awal, riak pada ketika hadir awal ke masjid untuk beribadat. Itu dipanggil walaupun dia tidaklah berkait dengan ibadat, dia tidaklah ibadat itu sendiri, tapi dia ada kaitan dengan ibadat. Kemudian masuk rukun yang ketiga, hal yang karenanya riak dilakukan. Mana apa yang disasarkan dalam riak. Apa yang disasarkan, apa yang ingin dicapai dalam riak. Tadi ibadat, perkara yang diriakkan, ibadat yang diriakkan. Ini sekarang ni tujuan riak, apa yang disasarkan dalam riak. Itu rukun yang ketiga. Kenapa kita riak? Al-mura'a li ajlih. Ini istilah bahasa Arabnya. Orang yang riak pasti punya tujuan. Ia melakukan riak untuk mendapatkan harta, kedudukan atau tujuan tertentu. Ia juga terbagi pada 3 tingkatan. Ada orang riak kerana ingin mendapat perhatian orang lain. Semata-mata perhatian pun sudah memadai lah bagi dia. Ada orang riak untuk mendapatkan perhatian orang lain, supaya dengan perhatian yang dia dapat dari orang lain itu, dia akan diangkat menjadi pemerintah. Itu riak kerana jawatan. Itu riak kerana jawatan. Orang yang riak untuk mendapat perhatian wanita, supaya dengan perhatian wanita itu, dia dapat melakukan maksiat dengan wanita tersebut. Itu lagi parah lah. Riak untuk melakukan maksiat. Dan itu akan disebut oleh Imam Ghazali selepas ini sebagai riak yang paling dahsyat lah. Dia buat amalan dengan tujuan supaya boleh menyampaikan dia kepada maksiat. Yang pertama dia kata, tingkatan yang paling berat, iaitu tujuannya untuk bisa melakukan maksiat. Seperti orang yang riak dengan ibadahnya dan menampakkan ketakwaan dengan banyakkan amalan sunat dan menahan diri tidak makan bagai syubhah, tetapi tujuannya agak dikenal sebagai orang yang amanah. Lalu ia mengurusi peradilan. Tambah sikit. Lalu ia diberi mandat untuk mengurusi peradilan. Mana menjadi hakim. Jadi yang dia aim tu, yang dia nampak tu ialah jawatan hakim tu. Jawatan dia panggil qadhi. Mungkin merujuk pada zaman dulu lah. Zaman dulu dia tidak ada sijil kelulusan. Orang akan melihat pada mazahir seorang itu orang yang alim, orang yang amanah, yang wara', maka diangkat menjadi hakim. Wakaf, diberi amanah untuk menguruskan wakaf, dan kemudian dia melihat bila dia menguruskan wakaf, dia bolehlah mencuri harta wakaf sikit demi sikit, harta anak yatim, pembahagian zakat dan sedekah untuk mengambil sebahagian yang dapat diambilnya, atau diserahi harta yang diinfakkan oleh Allah lalu ia mengambil sebahagian atau seluruhnya. Itu tujuan dia. Dia nak dapatkan jawatan, supaya dengan jawatan itu dia dapat meraih kekayaan, keuntungan. Tapi untuk dapat jawatan itu dia perlu menampilkan diri dia sebagai orang yang baik, orang yang wara', orang yang beribadat dan sebagainya. Kadang sebahagian mereka menampakkan pakaian sufi, berpenampilan khusyuk, berbicara penuh seperti orang yang memberi nasihat dan peringatan, tetapi tujuannya untuk mencari simpati orang perempuan untuk melakukan buatan dosa. Mana? Untuk berzina dengan dia. Wallahiyazbillah. Kadang-kadang mereka menghadiri majlis ilmu, pengajian dan halaqah Al-Quran. Mereka menampakkan minat untuk mendengar ilmu dan Al-Quran, padahal tujuan mereka adalah memperhatikan wanita dan kanak-kanak dalam majlis tersebut untuk melakukan kejahatan. Atau pergi haji dengan tujuan mendapatkan wanita atau anak-anak yang ada dalam rombongan haji itu. Mereka adalah orang riak yang paling dimurkai Allah
Kerana mereka menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai tangga ataupun jambatan untuk melakukan maksiat dan menjadikannya sebagai alat dan barang dagangan dalam kefasikan mereka. Ini jelas, tak perlu kita uraikan lagi. Bahasa yang cukup jelas dan terjemahan yang baiklah. Terjemahan yang baik. Jadi naskah yang kita baca ni alhamdulillah bukan naskah yang terjemahannya adalah baik. Tak banyak yang perlu kita tambah ataupun kita pindah. Mereka adalah orang yang menyerupai mereka, sekalipun darjatnya di bawah mereka, adalah orang yang melakukan kejahatan yang dituduhnya kepadanya. Jadi yang menyerupai mereka ini adalah orang yang melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Dia melakukan kejahatan lalu dia dituduh ataupun dicela kerana kejahatan dia itu. Dan ia terus melakukannya. Mana dia terus, walaupun dia tahu ada tuduhan daripada orang lain, tapi dia terus melakukan kejahatan itu. Tetapi ia ingin menolak tuduhan darinya, lalu menampakkan ketakwaan untuk menolak tuduhan. Tapi dia menangani tuduhan orang itu bukan dengan berhenti, tidak. Dia menampilkan zahir ketakwaan. Seperti orang yang mengingkari barang titipan, mana dia disuruh untuk menyimpan barang milik orang lain, mana dia ni sebagai pemegang amanah. Kemudian dia melaku salah guna, penyelewengan dalam harta yang dititip, disimpan orang pada dia. Padahal orang-orang menuduhnya, mana orang pun dah mula nampak orang menuduhnya bahawasanya sebagai tak amanah. Lalu dia menginfakkan harta agar dikatakan dia menginfakkan hartanya sendiri. Lalu bagaimana mungkin ia makan harta orang lain? Jadi dia macam orang hari inilah. Dengan pecah amanahnya, dengan rasuahnya. Dan orang pun tahu, kata dia ni memang ada bayangan-bayangan tu. Pecah amanah, rasuah, tidak amanah. Tapi dia banyak dia buat masjid. Dia bagi pada fakir miskin dan sebagainya. Lalu orang pun semang-semang. Takkan dia pecah amanah. Tengok dia buat masjid. Tengok dia bagi duit dia sendiri. Tolong kita dan sebagainya. Itu di depan, orang zahir. Di belakang, dia sebagai orang pecah amanah. Itu juga masuk dalam riak dia panggil. Jadi orang yang tidak riak ini, dia penampilan luaran dia sama dengan hakikat dalaman dia. Sama saja. Dia tidak akan menampilkan benda sisi yang berbeza di antara jiwa dan juga raga dia. Raga dia bersih, suci. Jiwa dia pun bersih dan juga suci. Demikian pula orang yang melakukan perbuatan mesum kepada seorang wanita, lalu dia menolak tuduhan darinya, mana orang dia bimbang orang akan mengkritik dia, menghina dia kerana ada hubungan dengan wanita. Lalu dia menampilkan dirinya dengan khusyuk dan menampakkan ketakwaan. Padahal di belakang orang dia melakukan kejahatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tujuannya untuk mendapatkan bahagian dunia yang dibolehkan. Tadi dia tujuan riak itu untuk melakukan maksiat. Jadi ketaatan itu sebagai tangga ataupun jambatan saja. Yang kedua ini, dia riak untuk mendapatkan harta yang halal. Dia riak supaya perniagaan dia laku. Dia banyak bersedekah supaya orang mengetahui dia ni
dermawan dan orang akan membeli barang-barang dia. Contohnya kita beli dekat dia lah, nanti dia ni suka bantu orang lain. Lalu dia pun membantu orang itu supaya perniagaan dia laku, dia maju. Bukan dia menjadi dermawan lillahi ta'ala. Itu dia panggil, dia riak bukan untuk maksiat, tapi dia riak untuk mendapat habuan duniawi. Itu riak yang kedua yang kita akan baca nanti insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Salam Ustaz, jazakallahu khair.